Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok kenapa ada tayar walaupun saiz dia sama tapi harga dia boleh jadi berbeza. Biasanya bila sampai masa nak tukar tayar, paling mudah sekali adalah kita akan tukar tayar yang samalah dengan tayar yang asal. Sebab tayar asal tu memang manufacturer yang bagi, jadi mesti dia akan okey punya, betul tak? Maknanya tayar tu taklah kata teruk sangat tapi taklah kata bagus sangat juga. Sebab kalau manufacturer bagi tayar yang mahal, nanti rugi pula dia. Tak pun harga kereta jadi lagi mahal. Tapi kalau kata kita nak tukar tayar yang lain sikit dari tayar yang manufacturer bagi, mungkin kita nak tayar yang lagi grip, atau kita nak tayar yang lagi senyap, atau paling biasa sekali, tayar pancit tepi jalan. Lepas tu, bila pergi kedai tayar yang serupa macam yang kita pakai tu tak ada. Jadi kenalah tukar tayar jenis lain ataupun brand lain. Masa tu kita akan perasan yang walaupun saiz tayar tu sama, harga dia berbeza. Lagi-lagi kalau guna brand yang lain. Jadi kalau brand macam Pirelli dengan Michelin, ini memang brand yang top lah. Memang tayar dia akan okey. Cuma harga dia biasanya lebih mahal dari biasa. Korang bayangkanlah, Pirelli contohnya memang dia supply tayar untuk F1 kot. Jadi dia punya R&D memang tip top. Kemudian kita adalah brand-brand yang lain macam Bridgestone, Continental, GT, Radial GT, Hankook dan macam-macam lagi. Tapi selain dari faktor brand, ada lagi faktor lain yang jadi sebab kenapa tayar kita ni harga dia berbeza. Dan untuk explain kenapa ni, kita kena tengok kod-kod yang ada dekat tepi tayar tu atau kita panggil sidewall. Jom kita tengok. Jadi first kali yang kita biasa tengok dekat sidewall tayar tu adalah nombor macam 175/65R1482H. Siapa boleh teka tayar ni tayar standard kereta apa? Cuba komen dekat bawah. Baik, nombor yang pertama sekali, nombor 175 tu adalah kita punya lebar tayar kita dalam milimeter. Maknanya tayar ni lebar dia 175mm lah. 65 tu pula bermakna tebal tayar ni adalah 65% daripada lebar dia. Jadi 65% dari 175mm maknanya ketebalan tayar ni adalah 113.75mm. Okey, yang R tu kita tinggal kejap, nanti saya explain. Nombor yang terakhir sekali tu pula, nombor 14, merujuk kepada saiz rim kereta kita dalam inci. Maknanya tayar 175/65R14 ni merujuk kepada rim 14 inci lah. Jadi nombor-nombor ni memang pelik sebenarnya, sebab yang depan tu unit dia milimeter, yang tengah unit dia persen, yang hujung pula unit dia inci. Pening engineer yang design tayar ni. Tapi sebab memang ini industri standard untuk describe saiz tayar, jadi orang pun guna je. Okey, balik kepada huruf R tadi. R ni bermakna tayar dia construction dibuat secara radial. Maknanya cara dia susun rangka tayar tu adalah dalam bentuk radial. Ada juga kod yang lain macam B untuk bias dan D untuk diagonal. Tapi mostly tayar sekarang banyaknya radial construction lah. Okey, jadi kod yang kita dah tengok ni kod yang biasalah untuk tayar dan mostly korang dah tahu pun benda ni. Cuma ini menunjukkan saiz tayar saja. Nombor yang lepas tu pula, kalau kita tengok dalam contoh tayar ni kita letak 82H. Inilah nombor yang akan bagi kesan kepada harga tayar tu. 82 tu adalah something yang kita panggil sebagai load index. Load index ni range dia banyak juga, dari 65 sampai 108. Kalau load index dia 65, tayar ni boleh menampung berat sebanyak 290 kilo, dan kalau load index dia 108, tayar ni boleh tampung sampai 1000 kg. Jadi untuk kes kita, load index 82 ni maknanya tayar tu boleh tampung sebanyak 475 kg saja. Jadi pendek kata, lagi tinggi load index ni, lagi kuatlah tayar tu boleh tampung load dan lagi mahal lah dia. Tapi ada ke kereta 400 kg je? Kalau kereta paling ringan pun mesti dalam 1 tan kan? Memang betul, tapi kereta kita ada 4 tayar dan 4 tayar tu akan share load yang ada ni. Jadi kalau load kereta kita tadi adalah 475 kg, jumlah load yang 4 tayar ni boleh handle adalah 1848 kg. Ini maksimum load lah. Maknanya kereta plus penumpang plus barang-barang, maksimum dia mesti tak lebih dari 1900 kg. Dah boleh agak belum kereta apa ni? Jadi berat ni, kalau lebih juga kita tak tahu apa yang boleh berlaku sebab tayar ni boleh handle banyak ni je.
Cuma nombor load index ni mungkin kita confuse sikit sebab 82 tu bukan maknanya 82 kilogram tapi 475 kilogram. Nak kena rujuk jadual dia baru tahu. Jadi payah sikit lah. Okey, selepas load index ni kita akan ada satu huruf. Dan untuk contoh tayar kita ni, selepas nombor 82 tu ada huruf H. Jadi H ni pula apa dia? Okey, H ni merujuk kepada speed rating. Ini satu lagi rating yang boleh efek harga tayar tadi. Sebagai contoh, speed rating H ni bermakna tayar ni diorang design untuk kelajuan 210 km sejam secara berterusan. Maknanya kalau kita boleh sustain speed kereta ni pada 210 km sejam lama-lama, tayar ni masih boleh handle. Tapi of course lah akan depends pada keadaan tayar tu. Kalau tayar pun dah botak, merekah-rekah, memanglah dia tak tahan speed macam ni. Kalau tayar baru, memang boleh. Dan macam juga load index tadi, kalau nak pergi lagi laju dari tu, masih boleh. Cuma kita tak boleh nak predict lah apa tayar ni akan buat. Mungkin dia akan overheat ke, mungkin dia hilang grip ke, kita pun tak boleh nak pasti betul-betul sebab kita dah drive lebih dari speed rating tayar ni. Jadi kalau rasa nak drive dekat track, speed pula dah lebih dari 200 km sejam. Janganlah pakai tayar rating H, pakailah rating V contohnya yang boleh pergi sampai 240 km sejam. Atau pakai rating yang paling tinggi iaitu Y yang boleh pergi sampai 300 km sejam. Jadi tayar rating Y ni lah yang paling mahal dan biasanya performance car je yang pakai. Kalau kelisa saya tu pakai Y, memang buang duit je. Sebab tu kalau korang perasan, tayar yang premium macam Pilot Sport 4 contohnya, most likely rating dia rating Y. Sebab orang yang pakai tayar tu memang nak bawa laju. Satu lagi benda yang efek harga tayar ni adalah compound dia. Ada tayar yang memang dicipta untuk masuk track. Jadi compound dia memang lembut dan tayar tu memang kuat cengkam jalan. Kadang-kadang bila lepas drive tu, boleh nampak batu-batu kecil sampai boleh melekat dekat tayar tu. Cuma kelemahan dia, ride akan jadi bising dan tayar tu cepat habis. Maknanya memang cepat botak lah. Pakai sekejap je dah nak kena tukar tayar baru. Nak laju memang macam tu, kena belanja lebih. Cuma walaupun load index dengan speed rating ni boleh bagi kesan pada harga, faktor yang paling besar still adalah saiz tayar tu sendiri. Kalau tayar untuk rim 15-16 inci, harga dia masih boleh dapat bawah RM150. Tapi kalau rim dah 19 ke 20 inci, tayar pun memang low profile, sangat nipis, harga dia dah 800 ke atas. Kemudian kalau manufacturer macam BMW contohnya, diorang tak bagi tayar spare, jadi dia akan guna tayar run flat. Dekat tayar tu akan ada tulis RFT ataupun run flat bergantung pada brand. Dan tayar run flat ni dia masih boleh bergerak agak jauh walaupun dah bocor. Sebab sidewall dia lebih keras dari biasa, tapi tak bolehlah gerak laju-laju. Cuma cukuplah untuk gerak sampai dekat kedai tayar. Kalau tayar macam ni, harga dia boleh sampai 1,000 dan ke atas. Ada juga tayar yang dicipta memang special untuk manufacturer yang tertentu. Contohnya tayar Bugatti Veyron. Tayar ni mesti kena boleh handle speed sampai 400 km sejam dan memang tak ada dalam speed rating yang standard tu. Tayar tu pun dia punya lebar sampai tak ada kereta lain lah yang lagi lebar daripada tu. Diorang sampai terpaksa gamkan tayar tu dekat rim, takut dia tercabut masa tengah top speed. Memang gila. Cuma mungkin yang paling ganas adalah harga dia boleh pergi sampai RM50,000 untuk satu tayar tau. Jadi satu set dalam RM200,000. Tayar saja memang tak logik. Apa-apa pun, korang dapat tak teka tayar kereta apa yang kita tengok tadi? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa juga sharekan video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Tayar Myvi lah.